Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita dalam matematik tambahan tingkatan 4. Okey, hari ini kita masuk tajuk baru iaitu bab 2 fungsi kuadratik. Saya yakin dan percaya kamu pernah dengar tajuk ini ya. Kamu pernah dengar tajuk ini dalam matematik moden. Kita ada juga tajuk fungsi kuadratik. Cumanya di dalam AppMath kita belajar secara detail lagi, secara mendalam lagi apa yang ada di dalam fungsi kuadratik. Okey, topik kita adalah persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okey, yang pertama sekali kamu kena tahu asas bagi fungsi kuadratik, iaitu kita ada general form persamaan. Persamaan dan fungsi kuadratik dia berlainan sedikit. Okey, persamaan kuadratik ini yang pertama ni. Dia equal to 0. Apabila equal to 0, ax squared plus bx plus c equal to 0, ini adalah persamaan kuadratik. Kalau fungsi kuadratik dia ada fungsi di depan ni, fx ke, gx ke, hx ke, mx ke, terpulanglah kepada dia. Okey. Jika fungsi kuadratik dia seperti ini, equal tu sama juga ax squared plus bx plus c. Okey, dalam fungsi kuadratik ini asasnya adalah 2. Okey, asasnya adalah 2. Apa yang ada di dalam 2 ni? Yang pertama sekali, fungsi kuadratik ini kita refresh balik ya. Dalam matematik moden yang kamu telah belajar, yang pertama sekali, kuasa tertingginya adalah kuasa 2. Dia tidak boleh kuasa lain. Kuasa 3 ke lebih daripada 2 tidak boleh. Dia hanya kuasa tertinggi dia 2 sahaja. Dia tidak boleh lebih daripada 2. Okey, yang kedua dia ada 2 punca. 2 punca. Saya yakin kamu sudah tahu apa itu punca. Dan dia ada 2 jawapan. Ini asas kepada fungsi kuadratik. Tetapi dia hanya mempunyai satu sahaja pemboleh ubah ataupun satu huruf. Apa maksud satu pemboleh ubah ni? Pemboleh ubah ni adalah perwakilan dia. Satu huruf lah. Contoh dia adalah, okey, kita tengok contoh dia. Saya bagi contoh fx equal to 3x squared minus 2x plus 4. Okey, kalau kita tengok di sini, huruf yang kita ada adalah huruf X. Kita hanya ada satu sahaja pemboleh ubah. Inilah yang dikatakan dengan satu. Kalau Y lah, kalau MM lah. Bergantung. Ini maksudnya satu pemboleh ubah. Dia tidak boleh apabila 3y squared minus 2x plus 4. Maknanya kalau kita tengok di sini, kita ada 2 pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah seperti ini, 2 pemboleh ubah di sini, ini kita bukan panggil fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ini yang kita mau belajar ini pada hari ini, dia di dalam satu pemboleh ubah sahaja. Jadi untuk kelas pada hari ini kita tengok apa yang kita akan belajar. Yang pertama sekali, kaedah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini untuk mencari punca ataupun untuk mencari jawapan bagi persamaan kuadratik tu, kita ada 3 kaedah. Apa kaedah kita? Kaedah yang pertama adalah kaedah pemfaktoran. Kaedah pemfaktoran ni kamu sudah belajar dalam matematik moden. Yang mana kita kena buat 2 bracket. Yang tekan-tekan kalkulator. Dan mesti ada 2 jawapan. Yang ada 2 kurungan dan ada 2 jawapan ini kita panggil kaedah pemfaktoran. Kemudian di dalam AppMath kita ada tambahan lagi cara untuk mencari punca. Yang kedua adalah kaedah rumus. Kaedah rumus ni hanya ada di dalam AppMath sahaja yang kamu akan belajar. Dan kaedah yang ketiga adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bukan kuasa penyempurnaan. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi hari ini kita mau tengok dulu kaedah pemfaktoran. Jadi kita refresh balik kaedah pemfaktoran ni macam mana. Macam mana kaedah pemfaktoran? Okey, apa yang dikatakan dengan kaedah pemfaktoran? Ni contoh. Contoh bagi kaedah pemfaktoran. Kamu boleh tengok balik dalam matematik moden. Yang mana dalam kaedah pemfaktoran ini
Jika kita selesaikan dia, dia mempunyai 2 kurungan. Kamu tekan kalkulator kan, kamu dapat 2 kurungan dan 2 jawapan. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Bila kita selesaikan, wajib equal to 0. Kemudian tekan kalkulator, masukkan dalam 2 kurungan, kemudian 2 jawapan. Ini adalah kaedah pemfaktoran. Okey. Okey, bagi kaedah pemfaktoran ni cikgu tidak mahu detail lah. Tidak mahu detail sebab apa? Sebab kamu sudah belajar dalam matematik moden. Jadi apa yang cikgu akan ajar pada hari ini adalah kaedah yang kedua, iaitu kaedah rumus. Kaedah rumus ni senang sahaja. Okey, kaedah rumus ni senang sahaja. Yang pertama sekali, kamu kena tengok balik general form dia. AX squared plus BX plus C. Ini adalah general form dia. Kaedah rumus, dia punya rumus lah. Kamu kena ingat dia punya rumus. Tidak perlu ingat pun tak apa. Sebab apa tidak perlu ingat? Sebab rumus ini diberi kepada kamu. Kamu hanya perlu key in. Kamu hanya perlu masukkan. Kamu hanya perlu gunakan rumus ini di dalam apabila kamu mahu menyelesaikan fungsi kuadratik. Jadi macam mana kita mahu guna rumus ini? Rumus ini adalah jadi macam mana kita mahu guna rumus ini, kita tengok. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, di dalam contoh ini, contoh ni dalam buku teks kamu. Okey, yang pertama sekali dia bagi 2x squared minus 2x minus 3 equal to 0. Okey, daripada sini keluarkan. Kamu keluarkan apakah nilai A dia, apakah nilai B dia dan apakah nilai C. Daripada rumus ax squared plus bx plus C equal to 0. Jadi kita keluarkan dia. A kita sama dengan berapa? Jadi A equal to 2. B equal to negatif 2. Negatif ni wajib tulis. Okey, dan C equal to negatif 3. Okey, bila kita sudah dapat kita punya maklumat di sini, masukkan ke dalam rumus kita. Ini rumus kita ni. Masukkan ke dalam rumus. Macam mana mau masukkan ke dalam rumus? Senang sahaja. Jadi mau masukkan ke dalam rumus. Okey. Pertama sekali, dia bagi kamu, X. Masukkan negatif. Kemudian dia kata B adalah negatif 2. Biarkan dia. Walaupun di sini ni negatif ini rumus. Negatif 2 ini adalah kita punya nilai. Kemudian tambah tolak. Punca kuasa B. B kita apa tadi? Negatif 2. Kemudian dikuasakan dengan 2. Tolak dengan 4. A kita apa dia? A kita adalah 2. Dan C kita adalah negatif 3. Siap yang di atas. Yang ini yang di atas. Kemudian kita ada satu lagi yang di bawah. Yang di bawah adalah 2. A kita nilai apa? A kita adalah 2. Bila kita dapat macam ni, dapat keluarkan seperti ini, sama kan? Bila dapat keluarkan seperti ini, selesaikan yang berada di dalam punca kuasa ni. Selesaikan yang berada di dalam punca ni. Yang berada di dalam punca ni kita perlu selesaikan dia. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat nilai dia adalah 28. Bila dapat 28. Kan di sini kita ada plus minus kan. Jadi bila ada plus minus kita pecah kepada 2. Satu minus dan satu lagi plus. Simbol ni. Bila pecah kepada 2 dapatlah 2 jawapan. Jadi tekan kalkulator. Tekan dulu yang di atas. 2 minus minus 28, punca kuasa 28 bahagi dengan 4, kamu akan dapat jawapan yang pertama. Dan jawapan yang kedua, tukar dia punya simbol tengah dia. Di sini sudah minus, di sini akan jadi plus, akan jadi tambah. Jadi 2 tambah dengan punca kuasa 28 bahagi dengan 4, dapatlah jawapan yang kedua. Jadi kita ada 2 jawapan di sini. Maknanya persamaan kuadratik
apa-apa sahaja kaedah yang kamu guna, kaedah pemfaktoran ke, kaedah rumus ke, mesti dapat dua jawapan. Ini X yang pertama dan ini X yang kedua. Mesti dapat dua jawapan. Dia tidak boleh, dia akan jadi 3, tidak akan jadi 4. Dia hanya ada 2 sahaja jawapan. Jadi bila kamu kira, sila pastikan kamu mesti dapat 2 jawapan. Ini adalah kaedah rumus. Okey, jadi kita tengok contoh seterusnya. Okey. Kita sudah habis kaedah rumus. Kaedah rumus ni senang saja masukkan ke dalam rumus. Okey, sekarang kita mahu tengok kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bukan kuasa penyempurnaan kuasa 2 ni. Cikgu tersalah taik ni. Dia sebenarnya adalah penyempurnaan kuasa 2. Apakah yang dikatakan dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2? Okey, yang pertama sekali contoh persamaan cikgu tulis di sini. Contoh persamaan. Kita tengok contoh dia adalah 3x kuasa 2 tambah dengan 4x tolak dengan 2 equal to 0. Yang pertama sekali, untuk kita selesaikan persamaan ini menggunakan penyempurnaan kuasa 2, pertama sekali kamu kena pastikan nilai A sama dengan 1. Nilai A ini adalah nilai bagi kuasa yang tertinggi. Kalau kita tengok kuasa yang tertinggi bagi soalan ini adalah ni. Kuasa tertinggi dia adalah 3 x squared, betul tak? Jadi nilai dia adalah 3. Jadi pertama sekali kamu kena pastikan 3 ini menjadi nilainya 1. Macam mana daripada 3 tadi kita nak jadikan nilainya 1? Okey, senang sahaja. Daripada 3 tadi mau jadikan nilainya 1, perlu kamu bahagi 3. Bila di sini 3 bahagi 3 dapatlah 1. Bila di sini bahagi 3, semua sekali kawan-kawan dia yang di sebelah ni kena bahagi dengan 3. Bila yang depan ni bahagi 3, kawan-kawan dia akan dibahagikan dengan 3. Bila kita bahagikan dengan 3, apa akan jadi? Okey, jawapan kamu akan dapat. Okey, kita tengok apa yang kita akan dapat. Okey, kita akan dapat. Okey, kita akan dapat x squared. Okey, 3 bahagi 3 dapat 1, betul tak? Tambah 4/3 x tolak dengan 2/3 equal to 0. Yang ini kita sudah nilai di hadapan kita ini sudah menjadi nilai 1. Okey, bila nilai 1, kamu kena pecahkan. Step yang kedua adalah kamu kena pecahkan kepada 2 bahagian. Yang mana? Yang tidak mempunyai nilai x. Yang ni ada x, ada. Yang ni ada x, ada. Yang tidak mempunyai nilai x ini, kamu kena buang. Buang ke mana? Buang ke seberang. Yang mana kena buang ni? Okey, yang ini kamu kena buang ke seberang. Kita mau pecahkan kepada 2 bahagian. Yang ini bila buang ke seberang, negatif. Apabila buang ke seberang, dia akan jadi positif. Apa akan jadi dengan dia? Okey, yang akan jadi dengan dia adalah x squared tambah dengan 4x, 4/3x sama dengan, okey, negatif bila pindah dia akan jadi negatif. Negatif bila pindah dia akan jadi positif. Okey, sekarang kita sudah ada 2 bahagian. Kita ada bahagian kanan dan bahagian kiri. Kita ada bahagian kiri dan kanan. Bila sudah dapat bahagian kiri dan kanan ini, kita perhatikan nilai B ataupun nilai yang kedua. Yang ada satu sahaja x. Yang ni x squared, yang ni x kuasa 2, yang ni x sebenarnya x kuasa 1. Okey, jadi perhatikan yang mempunyai nilai yang tengah ni. Nilai yang tengah sekarang kita ini adalah nilai apa dia? 4/3. Okey, ini nilai yang tengah ni. Nilai yang tengah ni, kita letakkan dia di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kita letakkan di kedua-dua bahagian. Jadi apa maksud dia? Maksud dia adalah
Okey. Kita tengok X square plus 4/3 X. Okey, kita letak di satu di bahagian kiri. Tambah 4/3 sama dengan 4/3. Yang ni kan tambah. Tambah dengan 2/3. Okey, selepas kita dah letak dia di kedua-dua bahagian, kamu kena pastikan nilai yang kedua yang kamu tambah tadi dibahagikan dengan 2. Dibahagikan dengan 2. Selepas dibahagikan dengan 2, kamu kena kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam kurungan. Yang kamu tambah tadi masukkan ke dalam kurungan. Seterusnya dikuasakan dengan 2. Kuasakan dengan 2. Itu maksud dia. Okey, bila dah dapat seperti ini, kita boleh selesaikan. Jadi macam mana kita mau selesaikan? Okey. Jadi macam mana mau selesaikan nanti cikgu tunjuk dalam step seterusnya. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama sekali kamu kena pastikan nilai A jadi 1. Macam mana mau jadi 1? Bahagikan dengan dirinya sendiri. Kalau di sini 5. Kalau di sini 5, 5 bahagi 5 lah dapat 1. Kalau di sini 7, 7 bahagi 7 lah dapat 1. Bila di sini bahagi 7, semua sekali kawan-kawan dia akan dibahagikan dengan 7. Okey, untuk lebih jelas lagi kita tengok contoh. Untuk lebih jelas lagi kita tengok contoh. Okey, contoh 1 dalam buku teks kamu. Okey, selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi macam mana kita mau selesaikan dia? Okey, yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali sudah cikgu bagi tahu tadi, pastikan nilai di sini 1. Okey, bagi persamaan A ini, okey, nilai A dia sudah 1, betul tak? Jadi kita boleh terus selesaikan dia. Jadi X square plus 4X minus 7 equal to 0. Okey, ini step yang pertama. Step yang kedua, kamu kena pecahkan kepada 2 bahagian. Konsepnya 2, semua 2. Yang ni pecahkan kepada 2 bahagian. Yang tidak mempunyai X, buang ke seberang. Ataupun nilai pemalar. Sebenarnya dia adalah nilai pemalar. Nilai pemalar ni kita buang ke seberang. Apabila buang ke seberang, apa akan jadi dengan dia? Kita akan dapat X square plus 4X equal to, okey, negatif bila pindah dia akan jadi positif. Dia akan dapat seperti ini. Okey, bila sudah dapat seperti ini, pastikan. Okey, kita tengok balik apakah nilai yang kedua. Nilai yang kedua kita adalah positif 4. Nilai yang kedua ni letak 1 di bahagian kanan dan letak 1 di bahagian kiri. Apa maksud dia? 4X sama dengan 7. Okey, 7 ni nilai dia sebenarnya adalah positif. Dia tak tulis. Kalau tak tulis positif. Jadi, kita tambah di sini. Yang kedua ni adalah 4. Okey. Di sini pun 4. 4 ini dibahagikan dengan 2. Mesti wajib bahagi dengan 2. Tidak boleh bahagi dengan 3 ke, bahagi dengan 5 ke, tak boleh. Sebab dia penyempurnaan kuasa 2, asasnya semua 2. Okey, jadi dibahagikan dengan 2. Yang di sini pun bahagi dengan 2. Masukkan ke dalam kurungan. Kemudian dikuasakan dengan 2. Dikuasakan dengan 2. Bila sudah dapat seperti ini, kita selesaikanlah. Okey, kita selesaikan sini. 4. Okey, kalau kita selesaikan, kita akan dapat X square plus 4X. 4 bahagi 2, 2. Okey, kita akan dapat 2 kuasa 2. Di sini pun 2 kuasa 2 tambah dengan 7. Okey, nilai di sini sama, betul tak? Jadi, untuk selesaikan kaedah yang seterusnya, yang ini kita faktorkan. Macam mana faktorkan? Kamu tengok je yang mempunyai kuasa 2 ni. Yang mempunyai kuasa 2 ni letak dalam kurungan. Apa dia? X. Yang ni apa dia? Tambah 2. Selesailah. Okey, jadi di sini 2 kuasa 2 tambah dengan 7. Okey, bila dah selesai macam ni, bila dah dapat macam ni, bolehlah selesaikan seperti biasa. Tiada masalah sudah. Jadi,
X tambah dengan 2 kuasa 2 equal to 2 kuasa 2 tambah 7, kamu akan dapat 11. Kita mau cari nilai X. Pertama sekali kamu pindahkan kuasa 2 ni ke sebelah. Bila kita buang kuasa 2 ni ke sebelah, dia akan menjadi punca. Dia akan menjadi punca. Kuasa bila pindah, dia akan jadi punca. Punca apa? 11 lah. Masukkan nilai ni. X tambah dengan 2. Okey. Sebenarnya, nilai punca ini adalah, sebenarnya nilai punca ini penting. Tolong tengok elok-elok. Nilai punca ini adalah plus minus. Dia ada dua jawapan. Yang pertama jawapannya adalah plus. Yang kedua adalah minus. Apa maksud cikgu? Okey, sekarang kita mau cari nilai X kan? Jadi kita tidak mau 2. Jadi kita buang ke seberang dulu. Okey, bila buang ke seberang, plus ni akan jadi minus. Betul tak? Okey, jadi apa akan jadi dengan dia? Apa akan jadi jawapan dengan dia? Plus minus 11 tolak dengan 2. Jadi macam mana kita mau selesaikan dia? Okey. Punca kuasa tadi ada 2 jawapan. Betul tak? Ada plus minus. Jadi kita pecahkan kepada 2. Jawapan kamu nanti akan ada 2 jawapan. Maksudnya yang pertama adalah X sama dengan punca kuasa 11 tolak dengan 2. Yang satu lagi adalah X sama dengan negatif punca kuasa 11 tolak dengan 2. Di sinilah yang ada 2 jawapan ni. X1, X2. Jadi sekarang tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator, kamu akan dapat apa jawapan dia. Dapat apa jawapan dia? Tekan kalkulator, kamu akan dapat apa jawapan dia. Okey, step dia sama. Step dia sama. Mesti ada 2 jawapan. Ingat ya, bila melibatkan punca kuasa 2, kita ada plus minus di depan dia ni. Okey? Untuk lebih jelas lagi, kita tengok contoh. Kita tengok jalan kerja yang lengkap. Jalan kerja yang lengkap dia seperti ini. Samalah. Sama yang cikgu tunjuk tadi. Kamu akan dapat 2 jawapan ini. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2 jawapan inilah. Asalnya benda yang sama. Yang ni boleh kamu nak tengok buku teks. Tapi step dia tolong ingat step macam saya ajar tadi. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 3x squared plus kaedah penyempurnaan kuasa 2. Potong yang ni. Okey, 3x squared plus 6x minus 1 equal to 0. Okey, step yang pertama. Pastikan nilai A dia adalah 1. Macam mana kita mau jadikan dia 1? Bahagikan dengan diri sendiri. Okey, bila kita bahagikan dengan diri sendiri, negatif 3, betul tak? Bahagilah dengan negatif 3. Bila di sini, bahagi dengan negatif 3, kawan-kawan dia lah ini pun mesti bahagi dengan negatif 3. Kawan-kawan dia lah, termasuklah kosong. Mesti dibahagikan dengan negatif 3. Apabila semua dibahagikan dengan negatif 3, apa akan jadi dengan dia? Yang akan jadi dengan dia, negatif 3 bahagi negatif 3, kamu akan dapat 1. 1 tu tak perlu tulis pun tak apa. Positif bahagi dengan negatif, kamu akan dapat negatif. 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Negatif, kamu akan dapat positif. 1 bahagi 3 dapatlah 1/3. 0 bahagi negatif 3, kamu akan dapat 0. Sudah dapat seperti ini. Bila sudah dapat seperti ini, kita buang yang tidak mempunyai nilai X. Yang mana yang tidak mempunyai nilai X adalah 1/3. 1/3 ni kita buang ke seberang. Okey, 1/3 ni positif. Bila kita buang ke seberang, dia akan jadi negatif. Apa akan jadi? Kita pecahkan kepada 2 bahagian. Ingat mesti pecahkan kepada 2 bahagian. Mesti ada nilai kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kemudian kita perhatikan nilai yang kedua. Apa dia nilai yang kedua kita? Ini. Nilai yang kedua kita ini. Nilai yang kedua ini terlalu penting. Tolong perhatikan elok-elok. Adakah nilainya positif dan adakah nilainya negatif? Jadi apa yang perlu kita buat dengan nilai yang kedua ni? Kita tambah di bahagian kanan dan di bahagian
kiri. Kita mau tambah dia di bahagian kanan dan di bahagian kiri. Kita letak ruang dia. Yang mana setiap ruang itu mesti mempunyai, okey, di sini tambah, di sini pun tambah. Tambah ni tak nak tulis pun tak apa. Tulis pun tak apa. Tidak berdosa. Letakkan tanda kurungan. Bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2. Kuasakan dengan 2. Jadi nilai di sini apa dia? Masukkanlah. Nilai di sini adalah negatif 2. Di sini pun negatif 2. Bila sudah dapat ini, bila dah sudah dapat seperti ini, kita boleh selesaikan. Bila kita selesaikan, kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 2X. Negatif 2 bahagi negatif 2, 1. 1 kuasa 2, kamu akan dapat 1. Okey, sama juga di sini 1 tolak dengan 1/3. Okey, bila dah... Okey, 1 kuasa 2 lah sini. Okey, bila sudah dapat seperti ini, kita mau pecahkan dia. Kita mau faktorkan dia. Mau faktorkan dia, tengok yang mempunyai nilai kuasa 2. Yang mana yang mempunyai nilai kuasa 2 tadi? Ini. Ini. Yang mempunyai kuasa 2 ni, masukkan. Apa dia? X. Dengan 1. Nilai di sini tambah ataupun tolak bergantung dengan yang tengah ni. Kalau yang tengah di sini tolak, tolaklah. Kalau yang tengah di sini positif, positif akan jadi dengan dia. Okey, kalau kita tengok yang di sini negatif, kita letak tanda negatif. Tapi kalau di sini positif, dia akan jadi positif. Dia bergantung kepada yang nilai yang kedua tadi. Jadi, 1 tolak 1/3. Jadi, selesaikanlah. 1 tolak 1/3 tu berapa? Jadi, bila sudah dapat seperti ini, X tolak dengan 1, equal to 1 tolak 1/3, kamu akan dapat 2/3. Okey, bila sudah dapat seperti ini, kita mau cari nilai X. Samalah macam biasa. Yang pertama sekali, buang dulu, pindahkan dulu. Kuasa 2 ni ke seberang. Bila kuasa 2, bila pindah ke seberang, dia akan jadi punca kuasa. Ingat, bila punca kuasa, dia akan ada nilai tambah tolak. Okey, seterusnya masukkanlah nilai. Di sini adalah 2/3. Dan di sini adalah X tolak dengan 1. Okey, X tolak dengan 1. Kita mau X sahaja. Negatif 1 ni tidak mau. Tidak mau, kita buang ke seberang negatif. Bila buang ke seberang, dia akan jadi positif. Apa akan jadi? 2/3. Okey, akan jadi plus 1. Dapatlah seperti ini. Siaplah sudah. Bila siap seperti ini, okey, kita pecahkan kepada 2 bahagian. Yang mana satu tu adalah nilai positif, satu lagi nilai negatif. Apa maksud dia? Maksud dia adalah 2/3 tambah dengan 1. Satu lagi adalah negatif 2/3 tambah dengan 1. Okey, selesaikan. Dapatlah 2 jawapan. Ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, kita tengok dia punya jalan kerja. Ini dengan kamu punya buku kerja. Sama sahaja. Sama sahaja. Step yang sama sebenarnya. Okey. Jadi, setiap step tu kamu perlu faham. Kamu perlu faham kenapa yang ni macam ni, kenapa yang ni macam ni. Dan kenapa jawapan dia ada 2 jawapan. Jadi, cikgu sudah bagi 2 contoh bagi penyempurnaan kuasa 2. Okey, ingat balik. Pertama sekali pastikan nilai A dia 1. Kemudian pecahkan kepada 2 bahagian. Okey, bila pecahkan kepada 2 bahagian, mesti ada bahagian kiri dan kanan. Yang mana kita mau buang ke seberang yang tidak mempunyai nilai X. Kemudian tengok nilai B. Nilai B itu dibahagikan dengan 2 dan dimasukkan ke dalam kurungan, dikuasakan dengan 2. Barulah selesaikan. Tengok balik jalan kerja yang cikgu tunjuk kepada kamu. Dan cikgu yakin dan percaya kamu boleh jawab soalan latih diri 2.1. Okey, senang sahaja. Senang sahaja. Pertama sekali, tolong mindset dalam kepala kamu. Kaedah ini, kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah rumus ini senang sahaja.
Senang sahaja. Yang mana kamu kena faham konsep betul-betul dan kamu kena tahu step dia. Yang penting sekali apabila kamu apa-apa saja yang kaedah yang kamu guna, mesti keluar dua jawapan. Mesti keluar dua jawapan. Kenapa ada dua jawapan? Sebab dia adalah persamaan kudratik. Persamaan kudratik ni mesti ada dua jawapan. Okey, biasanya kaedah penyempurnaan kuasa dua dan kaedah rumus ini jawapannya adalah titik perpuluhan. Biasanya kaedah jawapan dia adalah titik perpuluhan. Jangan takut apabila jawapan kamu keluar perpuluhan. Untuk jawapan yang seketul-seketul, itu adalah kaedah pemfaktoran. Kalau jawapan kamu perpuluhan, memanglah kamu kena guna penyempurnaan kuasa 2 ataupun kaedah rumus. Kamu tidak boleh guna. Dalam ADMAT ni, tiada kaedah pemfaktoran. Dalam ADMAT ni ada dua ni je. Sama ada dia suruh kamu selesaikan kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun kaedah rumus. Nak tak nak, kamu kena fahamkan. Kamu kena tahu macam mana kaedah ataupun macam mana step untuk menggunakan kedua-dua ni. Kedua-dua kaedah ni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, tolong buat latihan cikgu bagi. Okey, sekian, terima kasih.